Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih atas kesediaan anda bersama kami di saluran berita RTM. Seperti biasa, 9 malam hari Jumaat, kita bersama dalam bicara naratif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada beberapa isu yang akan diangkat dan akan diutarakan serta dibincangkan pada malam ini. Sudah pastinya kita mengkorelasikan hasil daripada apa yang dijayakan oleh pihak kerajaan, iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang kini memasuki fasa kedua seperti mana yang diiltizamkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak kerajaan Malaysia dalam usaha kita untuk mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok menjelang tahun 2022. Maka fasa itu akan terus berterusan dan juga proses pendaftarannya masih terus dilaksanakan. Untuk malam ini, kita juga nak bercakap lebih lanjut tentang isu yang berkait dan juga bersangkut rapat juga, iaitu vaksin COVID-19 menjayakan imuniti kebangsaan. Dan saya maaf Sati pada malam ini untuk bersama dengan Tuan Alizan Hamadi, Pengarah Penyelidik Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Tuan, apa khabar? Salam. Selamat berpuasa juga. Tidak terlewat untuk saya mengucapkan untuk malam ini. Tetapi apabila kita bercakap tentang apa yang sedang berlaku mungkin dalam minggu ini dan juga permulaan pada April, kita sedia maklum fasa kedua untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang dijayakan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam perihal untuk kita melihat perkembangan proses imunisasi ini, apa sebenarnya gambaran sebagai permulaan dan juga mukadimah bicara nanti pada malam ini? Ya, yang mungkin saya boleh mulakan dengan kita semua kena faham program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini adalah strategi utama sebenarnya untuk menangani wabak COVID-19. Jadi ini adalah sangat penting. Kita pun telah melalui hampir 2 tahun saya rasa COVID-19 dengan kita semua telah pun ada yang menderita, ada yang mengalami kematian, ada yang mengalami isu-isu sosial dan juga isu-isu tentang ekonomi juga yang terjejas seluruh negara. Jadi ini adalah kira tunggak utama negara. Jadi kita perlu mengambil secara serius isu vaksin negara. Jadi setakat ini kita tahu dalam Malaysia telah memperolehi lebih kurang 66.7 juta dos vaksin ya. Dan ini merangkumi lebih kurang 110% daripada penduduk rakyat Malaysia. Jadi ini adalah satu pencapaian yang agak baik dan kita memperolehi vaksin ini daripada 5 pengeluar vaksin, iaitu Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino dan juga Sputnik V ya. Jadi kita menggunakan profil yang luas untuk memperolehi vaksin dalam masa yang depan. Jadi kerajaan juga sedang berunding dengan kerajaan Rusia mengenai R&D dan pembuatan vaksin Sputnik V yang akan dibuat di Malaysia untuk meningkatkan jumlah dos COVID-19 yang dapat digunakan di Malaysia. Jadi setakat ini proses perolehan itu dari segi perjanjian adalah agak baik, tetapi kita juga ada cabaran-cabaran masa depan untuk pembekalan vaksin. Itu kita bercerita tentang proses pemerolehan dan juga proses pembekalan bagi vial vaksin COVID-19. Ya. Cumanya apabila kita bercakap tentang menjayakan program imunisasi COVID-19 ini, sudah pasti kadar pendaftaran yang diinginkan adalah lebih 24 juta rakyat Malaysia untuk mendaftar. Kini kita hanya masih lagi mempunyai 8 juta kadar pendaftaran seluruh rakyat Malaysia. Jadi dalam perihal pendaftaran ini, mengapa proses itu dianggap sebagai perlahan ataupun dikatakan sebagai masih ramai rakyat Malaysia yang tidak menyedari perihal kepentingan pendaftaran program tersebut? Ya betul. Setakat ini kita lebih kurang ada 8.7 juta orang telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 dan ini lebih kurang 36% daripada penduduk rakyat Malaysia yang berumur lebih daripada 18 tahun yang berumur kurang daripada 18 tahun itu adalah belum layak untuk menerima vaksin kerana tiada ujian klinikal lagi untuk mengkaji keselamatan mengambil vaksin. Jadi sasaran kita adalah 80%, 80% untuk menerima suntikan vaksin dan sekarang kadar pendaftaran adalah 36%. Jadi kita tengok mungkin agak risau kerana kita belum capai 80% atau berdekatan dengan 80%. Tetapi mungkin ada beberapa faktor kenapa kadar pendaftaran ini agak slow Yang pertama sekali mungkin juga kerana kebanyakan penduduk rakyat Malaysia terdiri daripada fasa ketiga yang belum lagi bermula. Jadi mungkin juga rakyat-rakyat Malaysia sedang menunggu sebelum mendaftar kerana mereka belum lagi giliran mereka untuk mendaftar. Jadi ini mungkin salah satu isu utama. Jadi bila kita ke fasa ketiga sepatutnya di bulan Mei tak salah saya, mungkin kita akan nampak peningkatan dalam pendaftaran. Tetapi juga mungkin juga ada isu-isu di mana
ada golongan-golongan yang masih was-was, ya, masih was-was tentang mungkin kesan sampingan vaksin, mungkin was-was tentang ada juga isu-isu yang mengeluarkan berita palsu mengenai vaksin dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kita nak tengok peningkatan dari segi kadar pendaftaran itu lebih dekat kepada 80% sekurang-kurangnya yang sasaran Malaysia. Ya. Itu mungkin disebabkan program imunisasi COVID-19 ini adalah bersifat sukarela, makanya tertakluk dan juga bergantung kepada individu sama ada ingin mendapatkan atau tidak ingin mendapatkan program imunisasi. Apakah dengan sifat sukarela itu menyebabkan perkara ini diambil enteng oleh keseluruhan ataupun oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia? Ya, ada banyak debat tentang patutkah kita mewajibkan pengambilan suntikan vaksin, ya. Tetapi keputusannya adalah ini adalah secara sukarela kerana ia adalah terpulang kepada setiap individu sama ada hak mereka, ya, terpulang kepada mereka jika nak mengambil suntikan tersebut atau tidak. Jadi ini saya rasa tidak patut menjadi kekangan. Memanglah kalau wajib tu kita boleh harapkan 100%, tetapi harapannya adalah orang Malaysia, rakyat Malaysia akan memahami dengan sendiri kepentingan mengambil vaksin tanpa diwajibkan. Jadi saya rasa sekarang ini kita ada banyak program-program, proses-proses untuk rakyat Malaysia memahami dengan lebih mendalam kenapa pentingnya mengambil vaksin. Contohnya, kita telah beberapa survei yang dilakukan oleh WHO, oleh Agensi Pengurusan Bencana dan sebagainya menunjukkan sebenarnya ada peningkatan tentang kesedaran sepanjang COVID-19. Dahulunya mungkin tak salah saya lebih kurang hanya 1/3 rakyat Malaysia yang ingin mengambil vaksin. Sekarang selepas tu pada bulan 12 tahun lepas dia meningkat kepada 2/3. Dan kemudian ada satu lagi survei daripada WHO juga, ia telah meningkat kepada 3/5. Jadi kita dah ada nampak peningkatannya. Dan juga bila ada survei-survei mengenai jika rakyat Malaysia ni merasakan COVID-19 itu sesuatu yang berbahaya. Jadi kita nampak juga, tak salah saya, salah satu survei 99% mengatakan mereka bimbang tentang COVID-19. Jadi kita nampak peningkatan kesedaran itu. Jadi harapnya lah vaksin pun sama. Walaupun vaksin kita tak sama dengan kesedaran tentang COVID-19, tetapi harapannya adalah masa berlalu mungkin kita rakyat Malaysia akan lebih sedar tentang kepentingan mengambil vaksin dalam masa depan. Adakah kepelbagaian kesedaran tentang vaksin dan juga isu-isu tentang perdebatan vaksin ini banyak disebabkan oleh jenis-jenis vaksin itu sendiri? Kerana kita sudah maklum setiap jenis dan juga jenama vaksin itu membawa kadar peratusan pelindungan yang berbeza, malah mempunyai kita kata kandungan yang berbeza juga untuk disuntik ke dalam tubuh badan manusia. Jadi ini mungkin menimbulkan beberapa perdebatan hangat, iaitu kesan sampingan yang mungkin berbeza yang akan dibawa oleh setiap jenis itu, yang mungkin akan menjadi satu perdebatan yang tiada kesudahannya. Mungkin itulah salah satu sebabnya, dan kita pun tengok baru-baru ni terdapat isu pembekuan darah untuk AstraZeneca dan juga Johnson & Johnson. Untuk konteks Malaysia kita mengambil juga AstraZeneca, ya. Jadi ini mungkin salah satu daripada isu, sekali lagi, kenapa beberapa rakyat mungkin was-was sedikit tentang pengambilan vaksin. Tetapi kita kena yakin dengan bahagian NPRA kita, pharmaceutical punya regulatory punya agensi, kita kena yakin dengan mereka kerana mereka akan meluluskan dan membuat kajian tentang apakah yang selamat untuk diambil dalam konteks Malaysia. Juga bezanya COVID-19 dengan mungkin isu virus yang mungkin cuma setempat, yang tidak merebak sedunia. Kita juga boleh mengharapkan kajian sedunia dengan COVID-19, dan kita mengalami beberapa fasa kajian yang telah dijalankan oleh saintis-saintis pada dunia. Jadi gabungan ini kita sebagai orang kata rakyat ni, kita perlu meletakkan keyakinan kita kepada autoriti-autoriti tersebut. Sudah pastinya itu memerlukan satu strategi dan juga gerak kerja serta libat urus yang berkesan, bukan saja di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga di pihak pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi dan juga pimpinan masyarakat. Jadi kesedaran tentang kepentingan vaksin dan juga pendaftaran vaksin ini perlu diterjemahkan kepada peringkat akar umbi. Bagaimana untuk kita menurunkan dari pimpinan atasan kepada peringkat akar umbi supaya kesedaran itu tidak terhenti di tengah-tengah?
Ya, di sini komunikasi sangat penting. Komunikasi dengan komuniti-komuniti tempatan. Salah satu daripada kajian yang saya membuat adalah membuat kajian dengan komuniti setempat, dan kami telah pun juga di beberapa kawasan setempat mengadakan program untuk pengenalan COVID-19 dan kepentingan vaksin di kawasan setempat. Jadi kami memanggil pakar-pakar, doktor-doktor dan sebagainya untuk menerangkan apakah isu-isu yang mungkin komuniti khawatir. Jadi kita perlu juga mendengar daripada mereka apakah isu-isu yang dibangkitkan, dan banyak isu-isu yang dibangkitkan agak mendalam sebenarnya. Contohnya kenapa kita kena suntik COVID-19 sendiri jika kita nak mengambil vaksin, dan ini memerlukan penerangan yang agak mudah daripada pakar-pakar. Jadi ini bukan ini orang kata whole of society approach, sebab dia perlukan komunikasi daripada pemimpin akar umbi dan juga kerajaan pusat juga. Jadi saya rasa perlukan koordinasi yang lebih lah tentang komunikasi dan penyampaian maklumat tu di akar umbi. Ya, dalam hal kita melihat kepada manfaat yang dibawa oleh vaksin COVID-19 ini, penilaian risiko yang dilakukan oleh pengamal perubatan dan juga pihak KKM adalah ia membawa lebih banyak manfaat daripada keburukan. Maka kita tidak boleh menafikan akan ada kesan sampingan yang akan diperolehi oleh setiap tubuh badan yang berbeza. Namun, manfaatnya itu melebihi daripada kesan-kesan sampingan yang dibawa. Jadi bagaimana dalam perihal kita melaksanakan strategi pemahaman vaksin, penilaian risiko kepada manfaat yang lebih daripada keburukan itu perlu untuk diperjelaskan? Ya, hakikatnya kita sekarang mengalami satu gejala wabak yang agak buruk, yang orang kata mungkin once in a lifetime. Jadi kita perlu, macam mana pun, apa-apa keputusan yang kita buat ada risiko dia sebenarnya. Baik. Dan cuma kita perlu menilai apakah risiko itu. Kita ambil contoh sekali lagi tentang isu pembekuan darah berkenaan dengan vaksin AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Jadi setakat ini kes pembekuan darah itu adalah sangat jarang. Pada masa yang sama, kes pembekuan darah di dalam kes-kes COVID-19 juga adalah lebih tinggi daripada kes pembekuan darah untuk dalam pengambilan vaksin. Jadi di situ pun kita kena menilai risiko, di manakah risiko yang lebih, dan hakikatnya kalau kita mendapat COVID-19, ia boleh mengakibatkan kematian. Jadi itu adalah risiko yang sangat besar. Okey. Berbezanya dengan vaksin, mungkin ada kesan sampingan yang kecil. Setakat ini tak ada bukti yang ia boleh mendatangkan kematian. Jadi kita perlu menilaikan risiko mana yang kita perlu ambil di masa yang orang kata mungkin luar biasa di masa kita sekarang ni. Okey. Berbalik kepada mengapa kita memerlukan vaksin COVID-19 itu, ia kembali menjurus kepada untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Apabila lebih daripada 80% kelompok masyarakat mendapat vaksin COVID-19, maka jangkitan virus itu akan terhenti di situ dan tidak akan boleh berjangkit kepada keseluruhan komuniti. Jadi dalam perihal kepada menghentikan keluk jangkitan itu, herd immunity itu merupakan terma yang selalu dimainkan dan juga selalu dibincangkan di peringkat global. Jadi bagaimana ia berfungsi sebenarnya untuk memastikan kita dapat menilai untuk kita menghentikan jangkitan COVID-19? Jadi herd immunity ini adalah imunisasi secara kelompok. Jadi kita boleh jadikan dari segi melalui vaksin ataupun melalui semula jadi. Jadi kalau melalui vaksin, dia punya risikonya adalah kurang berdasarkan kajian, dan efektifnessnya adalah pada tahap yang tinggi. Bezanya kalau dari segi semula jadi, mungkin kita perlu menghidap dulu penyakit COVID-19 dan seperti mana kita tahu, kumpulan-kumpulan yang rentan mungkin akan mengalami kesan yang buruk, malah akan mengalami juga kematian. Jadi imunisasi kelompok ni bukan tak semestinya semula jadi, itu yang penting. Dan efektifnessnya lebih kepada herd immunity bila menggunakan vaksin. Jadi itu kita kena faham, kerana kadang-kadang ada salah faham yang herd immunity ni adalah cuma
proses yang semula jadi di mana tak perlu mengambil vaksin. Maka dalam perihal itu, saya faham apa yang cuba disampaikan, kita tidak boleh mengambil risiko dengan membiarkan kadar kematian meningkat hanya disebabkan untuk kita mencapai herd immunity secara semula jadi ataupun immunity kelompok secara semula jadi. Mungkin itu kita akan korelasikan dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tuan Anizan, kita akan berjeda seketika. Sebenarnya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sudah pastinya kita membincangkan tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perspektif yang berbeza untuk kita bawakan, bukan sahaja kita menilai dan juga memberikan pengenalan serta justifikasi kenapa masyarakat memerlukan vaksin. Tetapi impak vaksin itu lebih kepada untuk menilai dari sudut kesihatan. Kerana kalau boleh digambarkan, seluruh negara di peringkat global berlumba-lumba untuk mendapatkan vaksin. Malah ada diberitakan, ada negara-negara maju yang mempunyai kuasa monopoli terhadap pembelian vaksin itu, menunjuk bahawasanya vaksin ini mempunyai impak dari segi monopoli ekonomi. Jadi mungkin ia tidak bersangkutan tetapi ia berkorelatif dalam aspek ekonominya. Jadi bagaimana untuk kita menggambarkan kesan dan juga akibat ekonomi hasil daripada penggunaan dan juga pemberian vaksin tersebut, Tuan? Ya, ini berkenaan dengan bekalan vaksin ya sedunia dan seperti mana saudara kata tadi, semua negara berlumba-lumba kerana semua negara juga nak menangani wabak COVID-19. Tetapi kalau dalam perlumbaan tu setengah negara tu memang di hadapan lah, dan ini adalah negara-negara maju. Malah dalam statistiknya lebih kurang ada satu kajian mengatakan negara-negara maju yang terdiri daripada lebih kurang 14% daripada populasi dunia telah menimbun hoarding 53% daripada vaksin sedunia. Maknanya 14% populasi telah pun menimbun lebih daripada 50% daripada vaksin di dunia. Disebabkan ini menyebabkan banyak isu tentang bekalan dan sebagainya. Jadi ini juga menunjukkan hakikat dunia hakikat dunia yang ketidakadilan di antara hubungan dunia, ketidakadilan di antara hubungan kuasa beberapa negara, dan juga menunjukkan protectionism di negara-negara di mana kita juga bukan nak kata vaksin pun, bila kita cakap tentang ekonomi, pada permulaan COVID tu beberapa negara juga membuat hoarding ini bukan saja untuk vaksin tetapi juga untuk produs-produs asas seperti makanan. Jadi tak salah saya ada lebih kurang 80 negara telah pun membuat proses begitu. Jadi ini adalah dari segi ekonomi, dari segi hubungan antarabangsa, menunjukkan the true colours rasanya dalam dunia ini semasa wabak COVID-19 menjadi, dan kita nampak negara-negara memanglah mengutamakan rakyat sendiri dan tidak mengutamakan sedunia. Tetapi isunya adalah jika nak menangani COVID-19, kita perlu menangani secara keseluruhan, secara sedunia. Jadi jika kita tidak menangani secara sedunia, mungkin juga wabak-wabak COVID-19 ini mungkin akan jadi mutasi dan sebagainya, dan juga itu akan menyebabkan kekurangan keberkesanan vaksin-vaksin juga. Jadi saya rasa kita kena kaji semula, satu dunia kena fikir semula macam mana kita nak distribute dengan lebih baik vaksin, kerana ia akan juga menyebabkan kesannya kepada seluruh dunia sebenarnya. Okey. Memandangkan sifat COVID-19 ini sendiri adalah infectious disease ataupun penyakit berjangkit yang mudah berjangkit dan juga mudah disebarkan ataupun diserakkan, maka ia membawa kepada satu persoalan, perubatan ataupun vaksin ini tidak lagi boleh didagangkan ataupun menjadi komoditi dagangan seperti mana kaedah-kaedah perubatan ataupun mungkin perubatan-perubatan klinikal yang lain yang ketika ini banyak didagangkan dan juga diletakkan pada harga yang tinggi. Jadi persoalan tentang untuk kita melihat kepada nilai mengatasi masalah kesihatan, kepada nilai perniagaan itu, sebenarnya yang mana banyak diutamakan oleh negara-negara pengeluar vaksin ataupun negara maju sendiri? Jadi sekali lagi, hakikatnya kita berada di satu sistem dunia yang berbentuk kapitalis. Ini adalah bukan nak mengutuk sistem tersebut, ini adalah hakikat. Dunia kita adalah berbentuk kapitalis, jadi itu adalah sistem yang sistem kita punya market sedunia sekarang ini. Jadi pada pendapat saya, sepatutnya kita perlu
perlu lebih menyebelahi kepada isu kesihatan, kerana isu kesihatan ini adalah isu yang mungkin paling penting kepada kita, kerana ini isu bukan seperti mana saya sebut tadi, ini boleh memang betul-betul life and death matter, ya. Ini isu tentang kehidupan, kematian dan juga kesihatan. Jadi kita tak boleh ambil ringan isu-isu tersebut. Tetapi apa yang terjadi, kita tengok harga-harga juga kepada vaksin ini, walaupun tertakluk kepada non-disclosure agreement, ya, NDA, jadi kita tak tahu secara spesifik berapa harga, tetapi kita nampak harga-harga yang berbeza sedunia. Untuk Malaysia, tak salah saya secara purata, saya ada baca lebih kurang RM39 satu dos, jadi ini adalah sebenarnya agak rendah. Tetapi beberapa negara seperti saya ada terbaca di South Africa contohnya lebih daripada 2 kali ganda daripada di Eropah. Okey. Jadi ini sekali lagi kita nampak ketidakadilan dari segi dia punya ekonomi vaksin sedunia, ya. Maka kalau kita ingin juga menyentuh tentang kesedaran untuk perihal memberikan vaksin, kita tidak boleh menjustifikasi negara-negara maju ini terkehadapan dalam memberikan vaksin kepada masyarakatnya. Ya, memang benar Israel adalah antara peneraju dalam memberikan vaksin dengan kadar capaian lebih 96% ketika ini. Namun masih lagi ada negara maju yang tertinggal di belakang seperti Jepun dan juga Korea Selatan yang masih lagi kadar peratusannya lebih rendah daripada Singapura. Maka dalam perihal untuk bercerita tentang kesedaran negara maju ini, ada juga negara maju yang masih lagi perlahan dalam memberikan program imunisasi mereka. Ya, saya rasa setiap negara dia ada karakteristik yang berbeza sebenarnya. Jadi bukan semua negara maju yang sama. Ada negara maju yang seperti mana dikatakan tadi, Jepun dan South Korea yang masih slow, ya, dalam pengambilan vaksin dan sebagainya, dan saya pun tak pasti kenapa, sebab tertentu yang begitu. Jadi tak semua negara sama, ya. Jadi kita tak boleh kelompokkan semua negara maju sama dengan semua sekali. Tetapi yang kita nampak terutamanya negara-negara pengeluar, mereka lebih mengutamakan rakyat sendiri dan lebih menggunakan praktis hoarding tersebut. Okey. Tadi kita ada bercerita dan juga menyentuh tentang ekonomi vaksin. Sudah pasti dalam tempoh setahun yang lalu kita banyak mewar-warkan tentang ekonomi digital ataupun corak ekonomi berasaskan digital. Namun ia tidak boleh diaplikasikan dalam sektor pelancongan ataupun sektor pengangkutan penerbangan yang mana masih lagi memerlukan pergerakan secara fizikal dan juga interaksi manusia bersama dengan manusia. Maka dalam perihal ini, bagaimana vaksin ini sebenarnya merupakan jawapan kepada apa yang ingin kita gambarkan, kembali kepada status quo seperti sebelum ini supaya ekonomi itu bergerak seperti biasa. Ya, betul. Saya rasa salah satu daripada mungkin yang baiklah yang keluar daripada COVID-19 ini adalah contohnya penggunaan teknologi, penggunaan teknologi digital. Tetapi seperti mana dibangkitkan tadi, tak semua yang dapat, tak semua sektor yang boleh bergantung pada digital, ya. Dan saya membuat beberapa kajian setempat di mana sektor turisme kita memang sangat menghadapi kesan yang buruk terhadap COVID-19 dan juga beberapa sektor-sektor yang lain. Jadi disebabkan itulah kenapa sekali lagi saya mulakan perbincangan ini dengan mengatakan vaksin adalah titik permulaan, ya. Vaksin adalah strategi utama untuk menangani wabak COVID-19. Kerana beberapa sektor seperti pelancongan memang terkesan buruk. Tak salah saya lebih kurang contohnya di Langkawi di mana pelancong datangnya lebih kurang 3 juta atau sebagainya sebulan, ya. Dalam wabak COVID, hampir bila saya pergi ke Langkawi hampir kosong, ya. Jadi memang ramai turis-turis punya agensi dan sebagainya memang dia punya ekonominya musnah, ya, semasa COVID-19. Jadi seperti mana saya kata tadi, memang vaksin adalah jawapannya terutamanya untuk menangani wabak tersebut. Juga kita kena fikir tentang ekonomi-ekonomi yang kecil juga. Jadi contoh penjaja-penjaja contohnya, bila kita membuat PKP dan sebagainya, penjaja-penjaja juga terjejas pendapatan mereka. Yang ini adalah lazimnya golongan B40, ya. Dan mereka
memang pendapatan mereka terjejas dan kualiti kehidupan mereka pun memang terjejas. Okey. Maknanya dalam hal untuk kita bercakap tentang ekonomi fizikal ini, kebergantungan kepada vaksin itu masih diperlukan kerana ada beberapa sektor juga yang tidak boleh digerakkan secara sepenuhnya menggunakan ekonomi digital. Itu adalah asas pemahaman yang perlu untuk kita persetujui dan perlu untuk kita sedia maklum. Itu juga kita nak bercakap tentang pembangunan vaksin. Mungkin kalau disebutkan kepada beberapa jenis vaksin, Amerika Syarikat, Belgium, China adalah antara pengeluar jenama-jenama vaksin yang terkenal. Namun baru-baru ini juga diumumkan Iran antara negara yang terbaharu dalam perihal membangunkan vaksin jenisnya tersendiri. Jadi ini menggambarkan negara yang tidak disangka-sangka dalam isu pembangunan perubatan ataupun pembangunan klinikal ini juga turut bersedia untuk melihat perkara pembangunan penyelidikan saintifik ini sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Jadi adakah akan kita melihat kebangkitan negara-negara kecil untuk turut bersama dalam pembangunan vaksin? Memang kita tengok daripada segi semasa COVID-19 ada kenaikan daripada segi mungkin dari segi tarikan kepada daripada industri penyelidikan, pembuatan vaksin dan sebagainya, bukan saja di negara-negara maju tetapi di negara-negara kecil juga dan juga di Malaysia dari segi pembuatan, dari segi penyelidikan dan sebagainya. Jadi COVID-19 memang telah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kepentingan fasiliti-fasiliti yang berkaitan dengan pembuatan vaksin, contohnya dengan human capital yang berkaitan dengan penyelidikan vaksin. Contohnya di Malaysia kami telah menghadapi SARS dahulu dan juga menghadapi virus Nipah juga sebelum ini. Jadi di Malaysia pun kami ada pakar-pakar yang berkenaan dengan vaksin dan sebagainya, dan ini patut diteruskan dan dibangkitkan lagi pakar-pakar di Malaysia. Ya, insya-Allah mungkin kalau kita lihat replikasi ataupun penggunaan vaksin secara generik ini akan dapat dibangunkan ataupun dihasilkan mungkin oleh saintis-saintis tempatan ataupun pendidik perubatan tempatan. Itu mungkin kita akan panjangkan dan juga kita lanjutkan perbincangan kita seketika nanti untuk kita berehat seketika dan kita memberikan laluan untuk kita melihat bagaimana selepas ini apakah antara faktor-faktor ekonomi yang menjadi penggerak kepada vaksin ini terus dijana dan juga digerakkan, dan bagaimana ia adalah satu kesan simbiosis kebergantungan vaksin dan juga perihal penghidupan manusia secara keseluruhannya. Kita akan berjalan seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, lindung diri, lindung semua. Mungkin kita selalu mendengar frasa itu, tetapi kepentingan dan juga impak serta dampak frasa itu adalah untuk kita melihat bagaimana kita perlu untuk memberikan perlindungan kepada diri kita sebelum kita memberikan perlindungan kepada orang di sekeliling kita. Itu antara perkara yang paling asas untuk difahami. Bercakap lebih lanjut tentang bagaimana menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Tuan Alizan, tadi kita ada berbicara berkenaan ia banyak dihalang oleh penyebaran berita-berita yang disifatkan sebagai berita palsu. Tetapi mungkin bagi saya berita palsu itu ada yang menggambarkan sebagai berita separuh masak ataupun informasi yang tidak lengkap. Contohnya punca kematian yang disebabkan oleh vaksin ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi dalam perihal ini, apa yang boleh dilakukan dalam kita mentamsilkan dan juga menterjemahkan perbezaan yang lebih jelas kepada berita separuh masak dan juga berita palsu? Ya, pertama sekali saya rasa betul ia adalah kategori yang berbeza berita palsu dan berita separuh masak. Terdapat juga banyak berita palsu baru-baru ini contohnya mungkin ada berita palsu kebelakangan ini ada berkaitan dengan vaksin, kononnya ada mengandungi DNA khinzir contohnya, ataupun ada juga yang mengatakan DNA mengandungi microchip untuk mengawal minda kita Jadi ini adalah berita palsu kerana memang tak ada bukti bahawa perkara-perkara ini berlaku. Tapi mungkin yang lebih menimbulkan kerisauan adalah berita-berita yang separuh masak saya boleh fikir tentang dua berita tersebut. Yang pertama yang dibangkitkan tadi adalah di mana berlakunya kematian selepas mengambil vaksin. Jadi memang terdapat banyak kes di mana ada kematian selepas individu tersebut mengambil vaksin. Tetapi punca kematian tersebut tiada kaitan sebenarnya dengan pengambilan vaksin. Setakat ini tiada semua kajian menunjukkan tiada bukti bahawa ada kematian yang memang disebabkan vaksin tersebut. Jadi saya rasa di Malaysia pun ada beberapa kes yang kita dengar tentang ada beberapa kematian
beberapa individu yang berlaku selepas mengambil vaksin. Tetapi ini adalah beza. Jadi ini adalah berita separuh masa ya. Kerana memang individu tersebut mengalami kematian selepas mengambil vaksin tetapi puncanya bukan. Jadi itu perlu kita fahami dan kita boleh pastikan maklumat yang sahih melalui autoriti-autoriti dan tertentu. Keduanya juga tentang isu yang hangat sekarang ini tentang pembekuan darah sekali lagi. Ini adalah salah satu isu di mana sedang dikaji ya. Jadi ini bukan berita palsu tetapi ini adalah satu isu yang sedang dikaji juga di Malaysia dan Malaysia akan mengambil keputusan tak salah saya minggu depan untuk pengambilan vaksin untuk meneruskan pengambilan vaksin AstraZeneca atau tidak. Jadi ini adalah isu-isu yang kita perlu menunggu atau kita perlu menyemak maklumat yang sahih dengan badan-badan yang tertentu ya. Dan jangan cuma percaya dengan seterusnya berita-berita tersebut. Okey. Tetapi dalam perihal kita memberikan pelan imunisasi COVID-19 dan juga program imunisasi ini, sudah pasti kita perlu mempunyai krisis management ataupun pengurusan krisis dan juga contingency plan sekiranya ia berlaku seperti yang tidak diingini ataupun ada beberapa perkara yang tidak diingini berlaku terhadap program imunisasi dan juga vaksinisasi tersebut. Apakah kita sudah perlu untuk bersedia dalam melaksanakan contingency plan ataupun krisis management terhadap beberapa perkara yang mungkin akan berbangkit tidak lama nanti? Ya, pada pendapat saya kita memang telah bersedia pun dan salah satu strategi tersebut adalah kita seperti mana saya kata tadi kita ada portfolio vaksin ya. Jadi kita tidak bergantung hanya kepada satu vaksin. Contohnya sekali lagi isu yang hangat sekarang yang tengah berdebat tentang isu AstraZeneca, kita juga kita juga telah memperolehi Sinovac, CanSino dan Sputnik V. Terutamanya AstraZeneca dan Sinovac telah pun diluluskan oleh NPRA. Jadi kita tidak boleh bergantung hanya kepada satu pembuat. Okey. Itulah salah satu crisis management punya strategi di Malaysia. Bercakap juga tentang kesedaran untuk memastikan agar masyarakat tahu dan juga peka kepada impak dan juga manfaat vaksin COVID-19 ini. Ya, saya ingin mengambil rujukan kes kepada kes polio yang mana kita sudah pun bebas suatu ketika dahulu, tetapi 2 tahun sejak kebelakangan ini kes polio muncul kembali. Mungkin disebabkan ada beberapa bahagian di negeri Sabah yang dilaporkan ada beberapa masyarakat di situ yang tidak mengambil vaksin polio ataupun mereka dikatakan tidak pernah menjalani program vaksinisasi kebangsaan. Maka dalam perihal kita melihat kepada program imunisasi polio dan juga beberapa penyakit lain, dahulunya ia banyak digerakkan dengan program kempen secara besar-besaran. Malah selebriti, pemimpin negara juga turut ditunjukkan di kaca TV supaya mengambil vaksin. Namun dalam konteks vaksin COVID-19 ini, mengapa bukan saja di peringkat tempatan tetapi di peringkat global pemahaman dan juga kempennya itu dilihat ada banyak halangan yang terpaksa dihadapi dan terpaksa diharungi? Ya, itulah soalan yang baik saya rasa. Saya pun tak pasti kenapa, kerana mungkin salah satu sebabnya bila kita cerita tentang penyebaran palsu ni adalah teknologi ya sekarang ni, teknologi social media dan sebagainya. Jadi penularan bukan saja penularan wabak COVID-19 tapi penularan mesej juga sekarang sangat meningkat. Jadi ada fenomena bila orang kata echo chamber ya. Jadi bila ada orang dia cenderung ke arah berita-berita yang sensasi dan sebagainya, mungkin bila dia baca daripada social media dan sebagainya, mungkin daripada situ mereka senang nak mempercayai tersebut. Jadi ini adalah salah satu sebabnya. Tetapi juga saya rasa ini adalah skalanya adalah sangat besar ya. Ini adalah satu wabak sedunia dan saya rasa ini adalah kali pertama di dalam beberapa abad atau beberapa ratus tahun ya yang wabak sebegini berlaku. Jadi dengan itu saya rasa memang terdapat banyak cabaran-cabarannya disebabkan sistem-sistem di dunia ini. Jadi saya rasa juga bila kita tengok tentang sekali lagi tentang keyakinan rakyat tentang isu-isu COVID-19 ini, sebenarnya kita tengok kebanyakan rakyat seperti mana saya kata tadi, bila buat survey sebenarnya percaya dan yakin tentang isu-isu COVID-19 ini adalah isu yang benar, yakin dengan isu vaksin dan sebagainya. Cuma
mungkin perlukan pemahaman yang lebih mendalam sahaja. Di Malaysia kita dikatakan ataupun dikira bertuah Tuan kerana bukan saja vaksin COVID-19 diberikan secara percuma untuk 2 dos suntikan, tetapi juga untuk kaedah-kaedah perubatan dan juga klinikal yang lain juga turut diberikan hampir percuma kepada keseluruhan rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia. Maka dalam perihal kita melihat kesan kesihatan percuma kepada impaknya terhadap masyarakat dan juga pembangunan sosio masyarakat, apakah kedua-dua perkara ini boleh dikaitkan secara bersama dan apakah Malaysia tidak mahu untuk membuka ruang kepada kapitalis dalam dunia perubatan? Ya, seperti mana Tuan kata tadi, ini adalah satu cara pembangunan Malaysia yang menekankan kebajikan rakyat. Ya? Jadi kesihatan adalah salah satu tunggak utama dalam kebajikan dalam kualiti kehidupan dan Malaysia telah mengutamakan kebajikan rakyat di segi ini dan ini juga berbanding dan berbeza dengan negara-negara maju juga. Ya? Contohnya di Amerika Syarikat di mana kos untuk rawatan kesihatan amatlah tinggi. Ya? Jadi saya rasa ini adalah salah satu sebab di Malaysia ni kita juga dengan itu mengambil berat isu-isu kesihatan. Jadi kita mendapat akses yang sangat tinggi kepada perubatan, kepada rawatan di Malaysia. Ini adalah juga salah satu daripada tunggak utama pembangunan. Ya. Jika kita tengok sekarang ni di peringkat United Nations ada Sustainable Development Goals atau matlamat pembangunan mampan di mana akses kepada kesihatan adalah salah satu daripada matlamat untuk pembangunan sendiri dan ini adalah salah satu contoh di mana Malaysia mendahului banyak negara di dunia dalam memastikan akses kepada kesihatan. Ya. Dalam Social Development Goal itu mungkin dilanjutkan sedikit berkaitan tentang bagaimana impak kesihatan, ekonomi itu turut digerakkan bersama dan juga dasar-dasar kerajaan juga turut memberikan gambaran kepada kesediaan rakyat untuk menyahut apa yang telah pun digagas oleh pihak kerajaan. Semuanya itu kita akan korelasikan seketika nanti. Kita akan kembali berjeda seketika untuk kita kembali dalam Bicara Naratif seketika nanti. Ni kita sini maklumlah. Comorbidity ni adalah golongan mereka yang ada penyakit. Sama ada satu jenis, dua jenis dan sebagainya. Jadi mereka ni memang berisiko sebab bila kita ada penyakit, maka tahap imuniti kita selalunya akan rendah. Jadi kita lebih terdedah untuk mendapat jangkitan penyakit-penyakit yang biasa. Apatah lagi dengan keadaan COVID sekarang ni kan. Jadi kita ada penyakit-penyakit tertentu, okey, yang mana pakar-pakar telah pun mengenal pasti. Terutamanya yang pertama sekali kalau kita ada sejarah alahan yang teruk. Itu memang totally tak boleh. Maknanya apabila kita ada alahan teruk yang hingga kita terpaksa masuk hospital dan kadang kita kena diintubasi, masuk dalam ICU. Jadi itu memang orang kata kontraindikasi lah, memang tak boleh. Penyakit-penyakit lain tu selalunya apa yang kita nasihatkan pada sakit-sakit kita ialah sebelum mereka nak datang untuk mendapatkan vaksin, mereka berbincang dulu dengan pakar yang merawat mereka, okey. Tanya keadaan mereka, adakah mereka pada ketika itu sesuai dan layak untuk mendapat suntikan vaksinasi ni. Ya, itu dia Bicara DR. Anda boleh tonton di saluran berita RTM. Ketika ini di setiap Khamis pada pukul 9 malam untuk kita membawakan isu-isu perubatan dan juga isu-isu klinikal yang mungkin anda boleh ketahui ataupun beberapa petua-petua perubatan yang mungkin boleh dikongsi dengan para penonton Bicara DR. Kembali kepada topik perbincangan kita juga berkaitan tentang isu perubatan iaitu program imunisasi COVID-19 ataupun vaksin COVID-19. Tuan Adizan, kita nak menyentuh sedikit tentang Sustainable Development Goal. Dalam SDG itu sudah pasti isu-isu kesihatan tidak boleh dipisahkan kerana kalau boleh kita melihat setiap aspek pembangunan dan juga kerangka pembangunan setiap negara itu perlu untuk mementingkan kesihatan, termasuklah isu-isu tentang pandemik. Pandemik ini juga dilihat sebagai satu kebertanggungjawatan kerajaan dan juga global. Jadi bagaimana dalam Sustainable Development Goal ini melihat kepada isu-isu kebarangkalian berlaku pandemik ataupun penyakit-penyakit yang tidak terjangka pada masa depan? Ya, dan dalam Sustainable Development Goals, pertama sekali mungkin saya terangkan sedikit, mengandungi 17 matlamat ya. Yang ini merangkumi isu-isu sosial, isu-isu ekonomi dan juga isu-isu alam sekitar, dan dalam isu sosial, isu kesihatan adalah salah satu daripada isunya.
Tetapi yang pentingnya, isu Sustainable Development Goals ni meletakkan semua isu-isu tersebut di bawah satu kerangka. Ya. Jadi bila kita bercakap tentang isu COVID-19 sebenarnya, ia adalah sangat berkaitan dengan isu-isu yang lain. Contohnya, kita masih sedang mengkaji apakah punca COVID-19. Tapi contohnya, jika isunya tersebut datangnya daripada hidupan liar, ya, contohnya, dan hidupan liar itu ada dia punya kaitannya dengan habitatnya, iaitu hutan-hutan dan sebagainya. Jadi ia ada kaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Jadi Sustainable Development Goals ni melihat isu kesihatan ni secara menyeluruh. Secara kaitannya bukan saja kepada direct kepada kesihatan, ia juga tengok impaknya dan kesannya kepada kesihatan, tetapi juga kepada isu-isu lain seperti sosioekonomi dan juga alam sekitar juga, seperti yang saya kata tadi. Jadi bila kita tengok wabak COVID-19 ni, seperti mana semua tahu sekarang, ia tidak hanya menjejaskan kesihatan kita, ia menjejaskan kehidupan kita, ia menjejaskan ekonomi negara dan sebagainya, ya. Jadi saya bagi contohlah, bila gelombang COVID-19 dan perintah pengawalan PKP berlaku. Saya bagi contoh bila saya buat kajian setempat bagaimana ia menjejaskan kehidupan orang ramai. Contohnya bila saya ada melawat satu kawasan di mana ramai penoreh getah bekerja di situ, ini di bahagian utara Malaysia. Pekerja-pekerja penoreh getah tersebut adalah sebenarnya daripada Siam. Pekerja daripada Thailand, pekerja Siam. Dan setiap hari mereka merentas sempadan sebenarnya untuk menoreh getah. Dan bila menjadi COVID-19 dan PKP dilaksanakan, maknanya penoreh-penoreh getah ini tidak berjalanlah penorehannya kerana tidak dapat merentas sempadan. Jadi dengan ini hilang segala punca pendapatan penoreh-penoreh getah tersebut. Keduanya, saya juga melihat dan membuat kajian di kawasan setempat, contohnya di PPR. Ya. Di PPR, bayangkan setengah PPR terdapat 2-3 generasi yang tinggal di dalam kawasan yang sangat sempit. Ya. Jadi ini menjejaskan kehidupan mereka, di mana mungkin terdapat 8 orang di kawasan lebih kurang 19 square feet. Ya. Dan juga perlu ada anak-anak kecil yang perlu adakan akses kepada digital untuk pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini adalah impak yang kita perlu lihat daripada COVID-19, bukan saja daripada kesihatan tetapi daripada segi sosioekonomi. Ya, jadi bila kita menggunakan kerangka Sustainable Development Goals ni, ia melihat secara holistik, secara menyeluruh. Apakah kesan daripada isu-isu bukan saja kesihatan tetapi isu-isu lain juga yang berkaitan dengan salah satu antara yang lain. Pandemik ini ramai menyifatkan ia adalah satu pandemik yang unprecedented, yang mana tidak pernah terjangka sesuatu penyakit boleh menyebabkan ekonomi tempatan ataupun ekonomi dunia lumpuh secara total ataupun diberhentikan buat seketika. Jadi ini satu peringatan juga kepada seluruh negara dan juga seluruh manusia bahawasanya cabaran-cabaran dan juga bahana-bahana yang mungkin dibawa daripada sekecil-kecil penyakit yang bersifat zoonotik virus seperti ini juga boleh melumpuhkan ekonomi, bukan saja dari segi aspek politikal, bencana alam, tetapi juga aspek penyakit juga boleh memberi kesan kepada ekonomi. Maka adakah selepas ini akan ada kajian yang akan menghubung kait secara terus antara penyakit berjangkit dan juga ekonomi untuk dikaji secara bersama? Yang menariknya sebenarnya sudah ada kajian tersebut. Jadi semasa COVID-19 berlaku, saya melihat kajian-kajian lama yang telah pun memberi amaran wabak seperti COVID-19 ini akan berlaku. Sebenarnya ada yang agak spesifik juga yang memberi amaran. Sudah meramalkan yang penyakit zoonotik mungkin boleh melumpuhkan ekonomi. Jadi memang sekarang ini orang kata penyelidikan itu perlu bersifat interdisciplinary. Ya. Jadi perlu melangkau disiplin-disiplin dan melihat kesan-kesan bukan saja daripada bidang sendiri tapi bidang-bidang yang lain juga. Jadi bila kita pergi ke hadapan, saya rasa mungkin akan ada lebih kajian-kajian yang bersifat sekali lagi interdisciplinary, yang akan merentas bidang-bidang tertentu, termasuk bidang-bidang ekonomi, bidang-bidang sosial dan sebagainya. Jadi ini mungkin akan menjadi satu kebiasaan selepas ini. Okey, untuk Tuan secara peribadi, untuk kita menutup bicara naratif pada malam ini, apakah antara beberapa kajian dan juga penumpuan dasar yang sedang ditumpukan oleh pihak Tuan dan juga pihak ISIS dalam memberi sumbangan kepada negara kita
ketika ini? Ya, walaupun kita sekarang ini masih sedang mengalami PKP dan masih mengalami wabak COVID-19, tetapi kita juga sedang melihat kepada pemulihan, proses pemulihan ekonomi dan proses pemulihan daripada COVID-19. Jadi saya rasa pada masa ini adalah sangat penting untuk kita reflect, memikir semula. Orang kata sekarang banyak negara sedang membuat dasar-dasar untuk build back better. Maknanya daripada pemulihan tu bukan saja kita pergi balik semula kepada pra-COVID, tetapi kita bina semula lebih baik sebenarnya. From ashes lah. Ya. Mungkin orang kata bukan saja build back better, tapi build forward better juga boleh juga. Jadi terdapat banyak kajian. Contohnya hanya pada minggu ini Yang Amat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita akan membuat kajian atau membuat dasar tentang Green New Deal, maknanya pembangunan yang lebih mampan yang mengambil kira alam sekitar. Okey. Dan juga secara itu dilaksanakan oleh ISIS juga. Bukan dilaksanakan oleh ISIS, ini baru diumumkan oleh kerajaan, tetapi ISIS memang memerhati dasar-dasar tersebut dan juga isu-isu seperti yang saya bangkitkan tadi yang ada kaitan dengan sosial ekonomi seperti isu-isu tentang perlindungan sosial dan sebagainya. Okey. Mungkin secara kesimpulannya ISIS dalam menilai dan juga melihat dan juga memberikan gambaran serta kerangka penilaian untuk tahun 2021 malah tahun 2022 untuk kita selesai program imunisasi. Dalam 2 tahun ini apakah antara ramalan dan juga jangkaan dalam setiap sektor yang berada di Malaysia khususnya selepas pasca COVID-19? Selepas pasca COVID-19 berdasarkan kajian-kajian tertentu, Malaysia akan pada tahun 2022 ekonomi akan semula meningkat, tetapi kita perlu membuat kajian yang lebih mengenai sektor-sektor yang akan berbangkit selepas ini. Contohnya mungkin ada fokus kepada sektor tenaga hijau, mungkin ada fokus kepada sektor kesihatan juga dan sebagainya. Jadi ini adalah sektor-sektor yang emerging selepas COVID-19. Ya, mungkin sektor-sektor tentang renewable energy juga mungkin boleh terus dibincangkan ataupun persediaan kita dalam menghadapi mungkin cabaran-cabaran era baru dan juga era milenium baru. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Alizlan Hamadi, pengarah penyelidik Institut Kajian Strategi Antarabangsa ISIS Malaysia kerana berkongsi pandangan dan juga luahan idea bersama dengan kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. Sudah pasti kita bercerita tentang vaksin COVID-19 jayakan imuniti kebangsaan, dan untuk anda yang sudah pun mendapat notifikasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19 datang dan juga hadir ke klinik-klinik dan juga pusat-pusat kesihatan yang telah pun dimaklumkan, dan sekiranya anda belum mendaftar pastikan sama-sama dan juga ayuh kita mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Walaupun kita sudah menepani bulan Ramadan Al-Mubarak, tapi jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia untuk kita menyempurnakan dasar kesihatan negara. Terima kasih kepada Tuan Alizlan, terima kasih kepada ISIS kerana bersama kami, dan juga kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.